Ustaz Noor Deros menjelaskan apa maksud tarjih di sisi ulama. Tahu tak bahawa hadis jariah ni, ulama terpaksa buat tarjih. Ya. Tahu tak makna tarjih ni apa? Tarjih ni bila ada ketidakjelasan. Bila ada tidak jelas, ulama buat tarjih. Ulama ini kata bahawa, okey, ini pandangan yang lebih kuat. Ini jalur yang lebih kuat. Ini jalur yang lebih rendah. Ini jalur yang lebih lemah. Kenapa ulama perlu sampai ke tahap itu dalam bahas hadis jariah ni? Sebab memang tidak qat'i. Ketika ditanya apakah lafaz yang paling sahih, Ustaz Noor Deros tidak mampu mentarjih, sebaliknya hanya mampu kata kemungkinan ya dan tak. Ulama hadis mana yang mentarjih seperti ini? Lafaz yang ditanyakan kepada Nabi kepada hamba itu, kalau ada lafaz yang tanya, apa lafaz yang Ustaz pilih dan kenapa? Daripada sudut riwayat, kenapa lafaz itu? Atashhadin dan marabuki. Dia sama sebab dia menafsirkan perbuatan tangan Nabi SAW. Jadi boleh masuk marabuki, boleh masuk atashhadin. Baik. Atashhadin ataupun marabuki. Baik. Atashhadin ataupun marabuki ini bertemu pada Muawiyah, bertemu pada Ubaidullah, betul? Betul. Hadis Abu Hurairah tentang bahasa isyarat juga bertemu pada Ubaidullah, betul? Betul. Ini hadis yang sama ke berbeza? Ada kemungkinan sama, ada kemungkinan berbeza. Sila ceritakan. Sama, ada kemungkinan kenapa, sama, ada kemungkinan dia bukan berbeza. pasal sama. Ini cerita pasal ulum hadis, you have to justify everything. This is science. This is not suggestion. Saya bukan expert untuk kata sama atau tidak sama. Okey. Ustaz setuju tak? Ustaz setuju tak hadis Abu Hurairah lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana berkumpul pada Ubaidullah berbanding hadis Muawiyah bin Hakam ataupun tak setuju? Lagi sekali. Ustaz setuju tak hadis Abu Hurairah dan Ibn Abbas itu lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana bertemu pada Ubaidullah nafsuhu berbanding dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam? Saya tak faham soalan. Minta maaf. Ustaz setuju tak hadis Ubaidullah itu lebih dekat dengan hadis Abu Hurairah Lebih dekat dengan kerana dia bertemu pada betul. Okey, setuju. Betul. Setuju. Artinya tiga-tiga dia hadis yang sama. Ada kemungkinan. So saya kata tadi, saya tak pasti. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Macam mana? Sebab dia qara'in. Saya sebut dia bukan qara'in. Dia bukan pasal qara'in kemungkinan. You have to justify everything. Itu yang muhadis buat. You kena check mutaba'ah, check syawahid dan di situ you boleh justify. Dia tak boleh pasal ada kemungkinan jadi sama. Saya tak kata kemungkinan jadi sama. Saya kata ada kemungkinan sama, ada kemungkinan tidak. Jadi kita tak boleh tolak kemungkinan dia. Jadi Ustaz tak ada pendirian dalam bab tu dan tak ada justifikasi, melainkan ada sangkaan. Kemungkinan dan saya ada bawa qara'in yang mengatakan dia kisah yang sama. Kelas. Tapi tidak secara pasti, bukan secara qat'i. Okey, saya ulangi. Jadi ini sekadar sangkaan. Ini sekadar sangkaan. Bukan di back oleh mana-mana mutaba'ah dan juga syawahid. Bukan. Okey, good. Riwayat Ubaidullah ada dua riwayat, satu dengan bahasa isyarat dan satu lagi tidak. Ketika ditanya Ustaz Salman yang mana lebih kuat, Ustaz Noor Deros tidak mampu menjawab, itu di luar kemampuan dia. Bahasa isyarat, tentang bahasa isyarat. Saya rasa ini saya dah tanya tadi, Abu Hurairah melalui jalan Mas'udi dan juga Zuhri, Malik. Artinya kalau dibandingkan antara dua riwayat ini, riwayat Abu Hurairah yang dengan adanya bahasa isyarat dan juga riwayat Zuhri daripada Ubaidullah tanpa bahasa isyarat, Ubaidullah daripada Zuhri, riwayat mana yang lebih kuat antara dua ni? Saya bagi gambar lah senang. Ya. Mana yang lebih kuat? Patah balik tadi Ustaz. Ini pening saya tak nampak apa. Okey. Zuhri melalui jalan Malik. Riwayat Abu Hurairah yang ada bahasa isyarat berbanding dengan riwayat Ubaidullah yang dengan lafaz, tiga lafaz yang berbeza. Mana yang lebih kuat? Boleh stop masa tak kalau... Ya. Ini di luar kemampuan keilmuan saya. Okay, ringkasnya sepakat semua orang dalam kes ni riwayat Ubaidullah lebih kuat sebab daripada Zuhri dan tiga orang daripada Zuhri, Yunus, Ma'mar dan juga Malik. Tentang isyarat kan? Ya, jadi menunjukkan isyarat tu tertolak sebab dia bercanggah dengan yang lebih kuat kerana ini disepakati oleh Malik, Yunus dan Ma'mar daripada Zuhri daripada Ubaidullah berbanding hadis Abu Hurairah tadi yang di dalamnya ada Al-Mas'udi, yang Mas'udi itu sendiri dia sendiri pun saduq yukhti. Belum cerita pasal siapa dengar selepas ikhtilat ataupun tidak, tapi dia sendiri pun di tahap yang pertengahan. Seterusnya, Ustaz Noor Deros jelas tidak tahu kaedah tarjih riwayat, jalan mudah yang dia pilih anggap saja bahasa isyarat, kemudian pilih saja makna yang dia suka dan dianggap sahih pada dia. Merungkai percanggahan.
iaitu membuka kesimpulan, menghurai dengan metod pertama sekali jamak riwayah tapi tarjih makna. Riwayat-riwayat hadis jariah termasuk hadis Muawiyah bin Al-Hakam zahirnya ada iktiraf pada lafaz. Namun iktiraf itu terungkai dengan bahasa isyarat dan riwayat itu bil makna dan diharmonikan, dijamakkan dengan memilih lafaz yang membawa makna yang asah berbanding sahih. Makna bukan riwayat. Makna yang lebih asah berbanding sahih. Sepatutnya tentukan dulu riwayat mana yang paling sahih sanadnya dan sepakat lafaznya. Kemudian baru dinilai sama ada ia kisah yang sama atau berbeza. Malangnya ini semua diketepikan. Mari kita dengarkan penjelasan Ustaz Salman Ali akan bagaimana menyelesaikan hadis Ubaidullah sama ada melalui tarjih, jamak riwayat ataupun dianggap riwayat berbeza. Itulah dipanggil science of hadith, bukannya sangkaan kosong atau pilih lafaz sesuka hati. Hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud pula. Ini pun ada isu juga. Ubaidullah ada dua riwayat daripada dia. Satu riwayat Ibn Shihab Az-Zuhri. Riwayat kita kalau ingatan saya salah, maafkan saya lah. Malik, Yunus, Ma'mar daripada Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Ubaidullah. Hadis ini menceritakan seorang lelaki Ansar pergi jumpa Nabi bawa hamba dan sebagainya. Clear, satu part. Ada satu lagi hadis. Hadis ini daripada Al-Mas'udi, daripada Aun, daripada Ubaidullah, daripada Abu Hurairah kalau tak silap saya. Ini cerita lain pula. Ini bercerita tentang yang jawapan hamba itu berlaku dengan cara isyarat. So ada dua hadis daripada yang dalam hadis tu kedua-duanya ada nama Ubaidullah. Apa nak buat ni? Nak tarjih ke nak jamak? Ini persoalan juga ni. Nampak tak? Dia bukan pasal aku pilih tarjih, hang pilih jamak. Dalam spesifik kes ni pun, okey, kes ni saja nak tarjih ke nak jamak? Kalau nak tarjih, semestinya riwayat tiga orang besar ni, Malik, Ma'mar dan Yunus daripada Ibn Shihab, daripada Ubaidullah, itu lebih kuat daripada Ubaidullah. Berbanding yang ada bahasa isyarat, yang mana diriwayatkan oleh Al-Mas'udi daripada Aun, daripada Ubaidullah. Mas'udi ini saduq yukhti taghayyara akhirahu. Peringkatnya lemah dalam hadis ni lah. Artinya dia dipercayai, tapi dia banyak buat silap dan di hujung umur dia ingatan dia jadi kurang. Begitulah. Bandingan tiga hardcore punya muhadis. So riwayat tu jadi lemah. So kalau kamu nak melakukan tarjih, riwayat bahasa isyarat ni dah jatuh dah. Maka kalau nak tarjih, riwayat ini dah terkeluar dah. Sebab dia lebih lemah berbanding dengan tiga orang besar yang meriwayatkan daripada Shihab, daripada Ubaidullah tadi. Satu part. Sebab kamu tak boleh jamak. Al-Imam Ibn Khuzaimah, kalau seingat saya, dia sebut dengan jelas. Yang tu soalan. Atashhadin alla ilaha illallah wa anni rasulullah atuqinina bil ba'thi ba'dal maut. Ini tak boleh isyarat. Memang clear disebut soalan. Berbanding dengan satu lagi yang disebut isyarat. Di jawapan dan soalan, jawapannya datang dengan isyarat. So kalau nak tarjih, ini dah out. Kalau nak anggap ia kisah yang berlainan, artinya dah tambah satu lagi cerita dekat sini. Jadi itu cara nak nilai.